سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat. Seminggu kita tidak bersiaran bersama. Minggu lepas ya, okey. Yalah, kalau pagi tak ada, petang tak ada. Ada standardnya begitu ya selalunya.
Jadi hari ini kita kembali sebagaimana biasanya untuk menyambung perbincangan kitab kita. Kitab apa kita di sini? Ad-Da' wa Ad-Dawa. Kan takut lupa. Okey, kitab ni. Kitab ni. Nak terkoyak dah kitab. Okeylah. Kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa kita pada petang ini. Masya Allah, tabarakallah. Admin ni baik betul lah dia letak nama rasa kan. Ad-Da' wa Ad-Dawa oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Terima kasih kerana letak nama kitab di situ. Okey. Baik, kita lihat begini Muslimah, pada hari ini kita dah masuk ke buku surat yang keberapa? Siapa ingat? Selamat petang, selamat petang Kak Mas. Hari ni ramai juga dengan kita ni. Dah Ustazah nak main-main pula kat sini ya. Siapa ingat hari ni kita nak masuk bab yang keberapa? Ada jawapan? Kak Mas, ada jawapan Kak Mas? Senyap je. Bab 2, Masya Allah, tabarakallah, ni betul-betul mengikuti ni. Jawapan yang tepat diberikan kepada kita. Yes. Hari ini kita akan masuk bab kita yang kedua di halaman 105. Ya, halaman 105 untuk kitab saya. Saya tidak tahu kitab jemaah nombor berapa. Bukan, kita dah masuk bab 2. Ya. Bab L. Bab L tu maksudnya apa? Itu bab L ke bab 2 nak cakap tu? Kak Zah tu. Kita muka surat 99 lah. Saya rasa betul. Okay. Kita muka surat bab 2 muka surat 99. Okay, so kita ada dua kakak-kakak yang menyebutkan muka surat 99. Maknanya betul lah tu ya. Jadi kita ada dua halaman, sama ada 105 ataupun 99, yang mana kedua-duanya adalah bab 2 kita di dalam bab ataupun dalam kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa. Ikut cetakan masing-masing lah ya, sebab kitab Ustazah ni kitab yang lama. Jadi siapa yang muka suratnya berbeza maknanya kitab cetakan yang terbaru yang telah dikeluarkan. Baik, jadi hari ini bab kita yang kedua bertajuk kesan negatif maksiat dan dosa. Ya, kesan negatif maksiat dan dosa. Kalau dalam kitab digunakan perkataan dampak. Ya, dampak negatif maksiat dan dosa. Dampak ni bahasa Indonesia lah ya. Jadi kalau kita letak ataupun kalau kita nak terjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita, kita panggil ia sebagai kesan. Ya, kesan negatif maksiat dan dosa untuk mereka yang melakukanlah kedua-duanya itu, maksiat dan dosa tersebut. Dan hari ini kita masuk kepada poin kita yang A untuk bab yang kedua. Ya, poin kita yang A untuk bab yang kedua ialah bertajuk mudarat dosa dan maksiat. Mudarat dosa dan kemaksiatan. Kita baca ya Muslimah, perenggan demi perenggan pada hari ini. InsyaAllah kita akan kupas satu demi satu perenggan yang ada dalam kitab kita ni. Mudah-mudahan banyak juga ni. Banyak juga, memang banyak Saya pun tak tahu nak berhenti mana tadi. Yelah, kita tengok di mana yang boleh kita berhenti ikut pada masa yang ada lah dengan kita pada petang ini. Baik, jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah beliau membuka perenggan ini ataupun bab ini ya dengan satu perenggan yang mana dia kata begini. Mari kita kembali membicarakan obat dari penyakit yang jika berkesinambungan akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba. Termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahawasanya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat atau kerugian, tidak mungkin tidak. Jadi penyakit yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim di sini ialah maksiat dan dosa. Disebutkan ia sebagai penyakit lah, ni untuk penyakit hati kita.
Penyakit hati ni yang buat dia rosak, hati yang buat kita sakit, rosak, ya, bila kita buat perkara maksiat dan dosa. Ini penyakit hatinya. Itu kita panggil sebagai satu perkataan ataupun satu penggunaan istilah yang lebih umum lah. Kalau kita nak masuk kepada yang lebih detail tu, ada pelbagai macam lah ya penyakit hati ni, yang mana mewakili dosa dan maksiat tu tadi. Contohnya dengki, kan, benci dan sebagainya lah. Banyak lagi yang pernah juga kita bincangkan ya di bab kita yang pertama. Jadi dia nak teruskan perbincangan ini dengan melihat bagaimana dosa dan maksiat mampu memberi kesan ya pada diri kita dunia dan akhirat. Jadi sebab itu dia kata pasti dosa dan maksiat itu tadi yang merupakan penyakit hati ini, dia pasti menimbulkan kemudaratan kepada empunya diri, tidak mungkin tidak. Mudaratnya bagi hati, mudaratnya bagi hati seperti mudarat yang ditimbulkan racun pada tubuh. Jadi disebutkan bahawa dosa dan maksiat ini memberikan mudarat bagi hati kita, sebagaimana mudarat racun bagi tubuh kita. Racun jika masuk ke dalam tubuh kita, apa jadi? Rosak ke tidak? Racun itu boleh membunuh, kan? Ya, bila ia masuk ke dalam tubuh kita, dia boleh rosakkan ginjal kita, hati kita, anggota organ-organ kita yang lain yang akhirnya menyebabkan function tubuh badan kita berhenti. Sebab itu dia kata dosa dan maksiat memiliki kesan sebagaimana racun itu tadi yang boleh merosakkan segala-galanya yang ada di tubuh badan kita. Jadi sebab itu dosa dan maksiat ya yang dilakukan oleh seseorang, ia bukan hanya boleh merosakkan hatinya, tetapi keseluruhan tubuh badannya. Kalau racun, kita sedar. Ya, kalau racun dia masuk dalam tubuh kita, bila kita sakit, bila kita dah tak bila kita ni ada kesannya, kita nampak kesannya. Tapi kalau penyakit hati ni ya muslimah, kadang-kadang orang yang ada penyakit hati tu pun dia tak sedar dia ada penyakit hati. Ini bahayanya bila seseorang memiliki penyakit hati yang mana ia merupakan kesan daripada dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kesannya dia sendiri tak nampak. Ya, mungkin orang lain boleh nampak lah, tapi empunya diri dia tak memberikan apa-apalah pada diri dia. Sebab tu kadang-kadang kita nampak orang tu, ya Allah, dah buat dosa pun masih lagi ya dia mempertahankan dosanya dan sebagainya. Ada orang sedemikian. Inilah kesan-kesan yang kita lihat tidak memberikan keuntungan, sebagaimana tadi Imam Ibn Qayyim kata dia pasti mendatangkan mudarat yang merugikan diri kita. Maka sebab itu dia kata, adakah kehinaan, adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Adakah di sana kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Maka setelah itu ya, di sini Imam Ibn Qayyim beliau datangkan kepada kita dengan contoh demi contoh untuk menunjukkan apakah dosa dan maksiat, apakah kesan dosa dan maksiat kepada diri seseorang. Dan di sini cantiknya perbahasan beliau, beliau datangkan kepada kita contoh bermula daripada insan pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Manusia pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Jadi datangkan contoh yang pertama itu, kemudian datangkan contoh yang berikutnya untuk menunjukkan kita bagaimana kronologi dosa itu berlaku dalam kehidupan manusia, yang setiap dosa tersebut mendatangkan mudarat, kesan yang mudarat, yang memudaratkan kepada diri seseorang manusia. Ya, dunia dan akhirat. Jadi sebab itu di sini dia berikan kepada kita dengan persoalan ini sebenarnya adalah contoh ya untuk kita fikirkan bersama kesan daripada dosa dan maksiat itu tadi. Maka dia kata gini, bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah dan ibu kita, iaitu Nabi Adam alaihi salam dan isterinya Hawa, dikeluarkan dari syurga? Diingatkan kepada kita, diberikan kepada kita dengan persoalan supaya kita fikirkan.
Bukankah dulu ni manusia pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, iaitu ibu dan bapa kita, iaitu Nabi Adam alaihi salam dan juga isterinya Hawa alaihi salam, dikeluarkan oleh Allah daripada syurga, iaitu negeri yang penuh dengan kelazatan, kenikmatan, keindahan dan kegembiraan, menuju satu tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan dan musibah, iaitu bumi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan Nabi Adam alaihi salam dan isterinya daripada syurga? Ada perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Adam alaihi salam dan juga isterinya yang perlu ditaati dan tidak boleh diingkari. Tapi kemudiannya kita dapati dengan godaan iblis, kedua-duanya termakan kata-kata iblis dan akhirnya mereka mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hal itu muslimah boleh kita rujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 36. Ya, nak tahu ceritanya di mana? Boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 36. Yang menceritakan tentang kisah bagaimana Nabi Adam alaihi salam dan isterinya dikeluarkan daripada syurga. Yang mana asalnya Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan mereka berdua di dalam syurga sebagai tempat tinggal mereka yang boleh mereka ambil, yang boleh mereka nikmati semua pelbagai macam kelazatan dan kenikmatan yang ada dalam syurga itu. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya, ada yang warna merah itu, warna merah ini dalam slide ustazah ni kan, ia merupakan perintah yang Allah ingatkan kepada Nabi Adam dan isterinya. Allah suruh Nabi Adam alaihi salam dan isterinya tinggal di dalam syurga. Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga. Dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja yang kamu berdua sukai. Tapi memang Allah berikan kepada mereka dengan keutamaannya untuk menikmati semua yang ada dalam syurga. Tapi ada pengecualiannya sebagai ujian kepada Nabi Adam alaihi salam dan isterinya, yang mana Allah kata wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Tapi janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Ada pokok yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi Adam dan isterinya, jangan dekat. Bila Allah kata jangan dekat, maknanya makan pun tak boleh. Kan? Ada. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran yang lain, apa Allah kata? Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Adakah maknanya Allah kata cuma jangan dekat saja, buat itu boleh? Tak boleh lah kan. Kalau Allah kata jangan dekati zina, maknanya buat zina pun tak boleh. Sama juga di sini. Bila Allah kata kepada keduanya, jangan dekat pokok. Ada satu pokok bila para ulama ada discuss lah panjang lebar tentang pokok apa sebenarnya kan. Tapi yang penting pendapat yang masyhur, pendapat yang popular mengatakan wallahu a'lam pokok yang bagaimana, sebab Allah pun tidak sebutkan secara detail tentang penamaan pokok itu. Cuma Allah kata jangan dekat pokok ini. Maknanya dalam syurga tu ada pokok yang mana Allah perintahkan kepada keduanya supaya jangan dekati. Yang lain-lain tu kalau nak dekat, nak makan, nak apa boleh, dipersilakan, tak ada masalah. Cuma yang ini je, ya, jangan dekati. Kemudian apa yang berlaku? So ini perintah Allah ya muslimah. Ya, perintah Allah yang Allah berikan. Macam kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pelbagai macam nikmat. Tapi ada perkara-perkara yang Allah larang, bukan? Contohnya berzina, okay? Makan riba, rasuah, bunuh orang, mencuri,
ini perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk kita lakukan. Tapi ada perkara-perkara lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk buat. So begitu juga penciptaan awal manusia menunjukkan ada undang-undang, ya, ada pensyariatan yang perlu ditaati bila kita namanya manusia dan hamba Allah. Dan ini first kali Allah applykan kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam dan juga isteri baginda, iaitu Hawa. Kemudian kita lihat apa yang berlaku kepada mereka. Fa azallahumashyaitanu anha. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan fa akhrajahuma mimma kana fi, yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat, ya, menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami pun berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke satu masa, iaitu kematian. Tapi poinnya yang kita nak sebutkan di sini ialah kenapa Nabi Adam alaihi salam dan juga isterinya dikeluarkan daripada syurga. Kerana mereka tidak mentaati perintah Allah itu tadi. Yang mana Allah kata jangan dekat. Tapi kemudian bila mereka termakan dengan pujukan syaitan, mereka makan pula buah-buahan yang ada di pohon tersebut, yang menyebabkan akhirnya mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan penyebab, ini kita panggil sebagai kesan daripada dosa dan maksiat yang dilakukan itu tadi, yang akhirnya menyebabkan mereka keluar daripada dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh yang pertama yang berlaku kepada manusia. Ya, yang ditunjukkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di sini, kesannya bila kita buat sesuatu maksiat, kita buat satu dosa, pasti ada kesannya yang akan Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah di sini diceritakan kepada kita dengan contoh yang kedua. Apa contoh yang kedua? Kalau kita lihat dalam teks kita di sini pada perenggan yang ketiga, disebutkan dengan contoh kedua didatangkan kepada kita dengan contoh iblis. Dosa yang dibuat oleh iblis. Apa dosanya? Dia tanya kepada kita. Bukankah dosa telah menyebabkan iblis, telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit, sekaligus menjadikannya terusir dan terlaknat? So kita pun fikir, apa dosa iblis ni ya? Apa dosa dia ni yang menyebabkan dia terkeluar daripada kerajaan langit itu tadi? Kondisi zahir dan batinnya pun diubah menjadi lebih buruk. Zahirnya dijadikan sejelek-jelek dan seburuk-buruk rupa, sedangkan batinnya dijadikan lebih jelek dan lebih buruk daripada zahirnya. Kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi jauh, rahmat menjadi laknat, keindahan menjadi keburukan. Syurga baginya menjadi neraka yang berkobar-kobar, iman menjadi kekufuran, pertolongan menjadi permusuhan, penentangan, gema tasbih, tahlil, penyucian menjadi gema kekufuran, kesyirikan, kedustaan dan kebejatan, serta pakaian keimanan menjadi pakaian kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Kerana dosanya itu menjadikan iblis sebagai makhluk yang hina di hadapan Allah. Dengan serendah-rendahnya dan jatuhlah posisinya dalam pandangan Allah. Kemarahan dan kemurkaan Rabb Subhanahu Wa Taala menimpanya, kemudian membinasakannya. Iblis menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik dan pelaku kejahatan. Dia rela terhadap kepimpinannya itu sebelumnya menjadi ahli ibadah dan hamba yang mulia. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyelisihi perintahmu dan melanggar laranganmu. Di sini Imam Ibn Al-Qayyim datangkan kepada kita dengan contoh yang kedua, iaitu tentang iblis. Iblis asalnya adalah makhluk yang sama dengan malaikat kedudukannya, kan? Hampir setandinglah kita kata.
dengan malaikat. Taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, makhluk yang baiklah, cantik dan sebagainya, ya. Di dalam syurga, makhluk yang begitu. Tetapi kerana keingkarannya menyebabkan dia menjadi sehina-hina makhluk, sejelek-jelek makhluk, sejahat-jahat makhluk. Ini iblis. Apa kemaksiatan yang dia buat? Apakah dosa yang dia lakukan? Sama juga, dia tidak taat dengan perintah Allah. Setiap sesuatu yang kita kata melanggar perintah Allah bermakna itulah dosa dan maksiat. Ya, bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat perkara ini tapi kita tidak lakukan, kita ingkari, kita lawan, maknanya itulah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini ya muslimah ada disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 12 hingga 18. Allahu Akbar. Ayat 12 hingga 18. Saya pergi tutup pula kitab saya ni. Dah kena cari balik. Sebentar ya. Ayat 12 hingga 18. Dah cantik-cantik kita buka kitabnya. Cantik-cantik juga dia tutup sendiri kitab tu. Sila ya muslimah, saya berikan ruang kepada yang lain untuk buka sama-sama surah Al-A'raf. Mungkin ada Al-Quran, terjemahan ataupun apps Al-Quran di handphone ke apa kan. Boleh buka surah Al-A'raf ayat 12 hingga 13. Hingga 18. Di sini ada kisah yang begitu panjang lebar yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang dosa iblis. Tadi saya dah sebutkan. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah juga dah jelaskan kepada kita bagaimana iblis ini asalnya. Makhluk yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, tetapi kemudiannya berubah menjadi makhluk yang dikeluarkan Allah daripada kerajaan langitnya hingga dia menjadi makhluk yang buruk, yang jelek, yang dahsyat, yang mana merupakan pemimpin kepada setiap kejahatan. Sehingga begitu sekali kejadian dia. Dia berubah daripada satu bentuk ketaatan kepada keingkaran. Yang mana asalnya bermula daripada satu perintah yang Allah berikan kepada dia. Iaitu supaya tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini perintah Allah. Sekali lagi saya ingin tekankan. Setiap perkara yang Allah perintahkan bila kita ingkari bermakna kita buat dosa dan maksiat. Jadi di sini Allah perintahkan kepada iblis itu tadi supaya apa? Tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi apa yang dia buat? Dia ingkari perintah Allah. Dia lawan perintah Allah. Bahkan dia cuba buat alasan. Dia berikan alasan kepada Allah. Kenapa aku tak nak tunduk hormat kepada makhluk yang baru engkau ciptakan ini? Nampak tak? Allah je ciptakan dia ni. Sekarang dia pula lawan. Dia pula lawan Tuhan ni. Tuhan dah ciptakan dia tapi dia melawan Tuhan. Ini bentuk keingkaran yang ada pada iblis. Maka Allah tanya kepada dia dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12 itu muslimah. Allah tanya kepada dia, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Aku suruh engkau tunduk hormat kepada Adam. Tapi kenapa engkau tak tunduk hormat kepada Adam? Ini Allah tanya kepada iblis. Apa kata iblis? Dia kata gini, qala ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Nampak tak perangai dia ni? Aku lebih baik daripada dia. Dengan Allah dia kata gitu. Depan-depan Allah ni. Dia beritahu kepada Allah, nak tahu kenapa aku tak nak sujud dekat dia? Aku lebih baik daripada dia. Sebab apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Dia pandang hina kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Dengan tangan Allah sendiri Allah ciptakan. Tak semacam kita ni muslimah. Kita ni Allah ciptakan
menerusi ibu ayah kita, kita lahir daripada ibu kita begitu, tapi Nabi Adam tidak. Nabi Adam Allah ciptakan dengan tangannya sendiri sebagai permulaan kepada kewujudan manusia. Jadi, Iblis dia kritik penciptaan Allah ini dengan kesombongannya tu kan, dengan kesombongannya, dengan kebongkakan dia, dia kata aku lagi bagus daripada dia. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah. Apa hal dengan tanah pula aku nak pergi sujud? Tunduk hormat. Ini kata-kata dia di hadapan Allah. Satu bentuk kesombongan yang ada pada diri dia. Bahkan bukan saja sombong, menghina Nabi Adam, bermakna menghina ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni makhluk yang tak sedar diri ni kita kata. Kan? Kemudian apa Allah kata kepada dia? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Bila Allah dengar ucapan iblis itu tadi yang membanggakan dirinya, yang menyombongkan dirinya, bahkan menghina Nabi Adam dan menghina ciptaan Allah di hadapan Allah itu Nabi, di hadapan Allah itu iblis kata sedemikian. Lalu Allah kata apa kepada dia? Turunlah kamu dari syurga itu. Maknanya asal tempat tinggalnya adalah syurga iblis ini. Ini kita panggil sebagai kesan dosa dan maksiat yang dilakukan. Sebab engkau ingkar terhadap perintah aku, kau ingkar terhadap apa yang aku perintahkan kepada engkau dan kau tak taat, bahkan engkau sombong dengan penciptaan yang aku berikan ini. Kenapa kita kata dia sombong dengan penciptaan yang Allah berikan kepada dia? Allah ciptakan dia daripada api, dia sombong dengan apa yang Allah ciptakan pada diri dia. Lalu dia menghina ciptaan Allah yang lain. Dan Allah kata apa kepada turunlah engkau daripada syurga itu. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Yang mana kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Dalam syurga tak ada orang yang namanya sombong. Orang yang sombong bukan tempatnya dalam syurga Allah. Sebab itu Allah kata engkau out. Kau out daripada sini. Sebab tempat ini bukan tempat orang yang macam engkau. Ini kata Allah kepada dia. Tempat ini, syurga aku ni bukan tempat makhluk aku yang ada sifat macam kau. Perangai macam kau ni tak ada dalam syurga aku ini. Lalu apa kata Allah kepada dia? Fakhruj minha. Fakhruj innaka minas saghirin. Maka keluarlah engkau daripada syurga ini. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Allah jadikan dia makhluk yang hina. Daripada makhluk yang Allah ciptakan, daripada makhluk yang begitu hebat dari sudut ketaatannya, yang hebat dari sudut penciptaannya, Allah ciptakan dia daripada api itu tadi, kan hebat maknanya. Ada keutamaannya Allah ciptakan. Iblis itu tadi. Allah berikan dia juga masuk di tempat yang baik iaitu syurga. Tapi kemudiannya dia jealous, dia khianat bila dia nampak ada yang lain daripada dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah jadikan dia daripada satu makhluk yang mulia kepada satu makhluk yang hina. Makhluk yang asalnya taat dan beribadah kepada Allah akhirnya menjadi makhluk yang seingkar-ingkarnya terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa dia kata kepada Allah? Nampak tak ni? Iblis ni dia dah tak sedar diri ni. Dah dikeluarkan Allah. Sepatutnya kita kan, bila Allah tu dah keluarkan kita daripada syurga, kita dah takut dah. Betul tak? Kita dah takut, kita rasa menyesal, kita nak taubat kepada Allah. Tapi iblis tidak. Bila Allah keluarkan dia daripada syurga, apa kata dia? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Boleh lagi dia minta pada Allah. Dia kata apa? Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Maknanya beri tangguh kepada aku. Jangan masukkan aku lagi ke dalam neraka. Tangguh sampai kepada hari kiamat. Dan Allah kata, qala innaka minal munzarin. Allah kata kepada dia, sesungguhnya kamu termasuk orang yang mereka yang diberi tangguh. Persilakan. Allah no hal. Allah kata, aku tak ada hal. Kau nak minta ni? Persilakan. Aku bagi. Minta tangguh? Okey, kita bagi.
Apa dia kata kepada Allah? Kenapa dia minta tangguh kepada Allah? Ini kita nampak betapa dahsyatnya kesombongan dia, betapa dahsyatnya keingkarannya yang menyebabkan memang patutlah Allah awal-awal lagi keluarkan dia daripada syurga. Tak bagi chance langsung pada dia. Sebab begini perangai dia. Dia kata apa kepada Allah? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ni dendam dia. Dia dendam sangat dengan Nabi Adam dan anak keturunan Nabi Adam. Sehingga apa dia kata kepada Allah? Kerana engkau telah menghukum aku sebagai sesat. Wahai Allah, engkau hukum aku sebagai makhluk yang sesat. Kau hukum aku sebagai makhluk yang hina. Itu maksudnya, aku akan benar-benar menghalangi anak Adam ini, mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini janji dia di hadapan Allah. Kenapa dia minta tangguh hingga ke hari kiamat? Supaya apa? Bila diturunkan dia di muka bumi ini, dia dapat mengganggu anak Adam itu umat manusia. Supaya buat kemungkaran agar dapat memenuhi neraka bersama-sama dengan dia. Ini janji dia. Dan dia akan menghalang kita daripada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengkinya dia kepada makhluk yang bernama manusia. Ini iblis. Kemudian apa kata dia lagi? Thumma la'atiyannahum. Aku bukan hanya akan menghalang. Iblis kata, aku bukan hanya akan menghalang anak Adam ni umat manusia daripada jalan engkau yang lurus. Bahkan akan aku serang mereka ini daripada pelbagai arah. Apa kata dia? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian akan aku datangi mereka daripada arah depan dan arah belakang, kanan dan kiri, sehingga engkau, wahai Allah, engkau takkan dapat ramai antara mereka yang menjadi hamba engkau yang bersyukur. Ini janji dia di hadapan Allah. Dia akan goda umat manusia. Dia akan sesatkan umat manusia daripada jalan Allah yang lurus. Dan dia akan buat tu bukan buat secara relax-relax muslimah. Tetapi dia akan buat dengan penuh perjuangannya, yang mana dia akan serang anak manusia ini daripada pelbagai arah. Kanan, kiri, depan dan belakang. Itu janji dia kepada Allah. Supaya apa? Kita akan bersama-sama dengan dia dalam neraka Allah. Sehingga kita tidak jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Allah kata, Allah relax je. Nak buat macam tu, okey. No hal lagi, kan? Tak ada masalah. Allah kata pada dia, boleh saja. Tapi Allah kata gini kepada dia, dah sudah. Kau nak buat apa? Persilakan. Hingga Allah kata pada ayat yang ke-18, Allah kata begini kepada dia, qala khruj minha mad'uman madhura. Dah sudahlah. Keluarlah engkau daripada syurga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Keluar. Nak buat apa? Persilakan. Tapi Allah kata gini, tadi kan kau dah janji dah depan aku. Kau nak usik anak Adam ni. Kau nak usik umat manusia ini supaya mereka itu jauh daripada jalan aku yang lurus. Kau nak usik mereka, kau nak ganggu mereka supaya mereka itu menjadi hamba aku yang tidak bersyukur. Yang mana kau kata kau akan serang mereka daripada kanan, kiri, depan dan belakang. Dipersilakan. Lalu apa kata Allah? Laman tabi'aka minhum. Siapa yang mengikuti engkau di kalangan umat manusia ini, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Akan aku masukkan mereka bersama-sama dengan engkau semuanya di dalam api neraka. Itu juga janji Allah kepada iblis. Siapa ikut engkau, mereka akan ikut engkau. Tapi siapa yang ikut jalan yang betul, maka mereka akan aku tempatkan mereka ke dalam syurga aku. Settle. Senang je Allah kata kepada iblis. Tapi, ya muslimah, poin yang kita nak highlightkan pada petang ini ialah dosa dan maksiat yang iblis lakukan di hadapan Allah. Apa dosanya? Kesombongan, penghinaan, merendahkan orang lain. Ini adalah dosa yang menyebabkan kesan pada diri dia, iaitu Allah keluarkan dia daripada syurga, yang akhirnya Allah jadikan dia makhluk yang paling hina, yang Allah usir daripada syurga itu. Mad'uman madhura, Allah kata. Ya, mad'uman madhura. Keluarlah engkau daripada syurga dalam keadaan yang terusir lagi terhina. Yang mana aku tak nak pandang dah ni. Sebab apa? Dia macam ni muslimah. Dia daripada satu hingga ke satu. Mula-mula Allah dah suruh dia supaya tunduk hormat kepada Nabi Adam. Simple je perintah itu. Simple kan?
tunduk hormat kepada Nabi Adam. Yang mana semua malaikat melakukannya tapi dia tidak melakukannya. Yang akhirnya itu adalah maksiat pertama yang dia buat. Tidak taat kepada perintah Allah. Lalu dia masuk kepada maksiat yang kedua. Apa maksiat yang kedua? Dia sombong di hadapan Allah. Dia sombong dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia buat maksiat yang ketiga. Apa maksiat yang ketiga? Maksiat yang ketiga dia hina Nabi Adam AS. Sebab itu dia kata, aku daripada api, dia daripada tanah. Maksiat yang keempat, dia hina ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat yang kelima dia buat apa? Dia janji di hadapan Allah. Kan? Seolah-olah dia rasa dia itu lebih hebat daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, iaitu manusia. Dia kata kepada Allah apa tadi? Akan aku ganggu umat manusia ini sehingga mereka itu keluar daripada jalan engkau yang lurus. Yang bagi kita seharusnya kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah, tak seharusnya kita cakap begitu di hadapan Allah. Tapi iblis tak. Bentuk ketaatan yang berubah kepada keingkaran demi keingkaran yang akhirnya menjadikan dia makhluk yang terhina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesan daripada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh iblis. Ya, kesan dosa dan maksiat akan menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang terhina. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita daripada apa yang berlaku kepada iblis itu, jelas kepada kita, ya, manusia yang sombong dia telah melakukan dosa besar. Manusia yang sombong tempatnya bukanlah di dalam syurga. Nabi SAW banyak mengingatkan. Antaranya dalam hadis ini, apa kata Nabi? Nabi SAW menyebutkan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibir. Ya, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibir. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah ataupun seberat biji zarah dari kesombongan. Tak masuk syurga. Dalam hati kita ni, ni sebab tu kita panggil ia sebagai penyakit hati. Sombong ni penyakit hati muslimah. Ya, sebab tu kita belajar tentang penawar hati ni. Agar kita ni tak jadi muslimah yang sombong. Bila kita ada penyakit hati dalam hati ni kan, sombong tu walaupun sedikit, ia bukan ciri-ciri yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Kerana ia adalah sifat daripada iblis. Jika sesiapa yang ada sifat sombong ni, maknanya belajar daripada siapa ni? Ini cip dia ni, iblis tu. Yang mengajar tadi tu. Sebab itulah bentuk kesombongan yang pertama yang diperkenalkan kepada kita. Itu bentuk kesombongan yang pertama yang mana sebelum itu tidak ada. Sebelum itu tidak ada lagi jenis-jenis kesombongan. Ia bermula daripada iblis. Kerana sifatnya itulah yang menyebabkan dirinya menjadi hamba Allah yang terhina lagi terusir. Ada di kalangan sahabat Nabi, bila Nabi SAW sampaikan hadis ini tentang orang yang sombong bukan tempatnya dalam syurga, ada di kalangan sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi SAW. Ya, mereka tanya, bagaimana wahai Rasulullah kalau kita pakai baju yang cantik, sepatu yang baik, kan? Adakah itu dinamakan sebagai kesombongan? Nabi kata tidak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Cintakan kepada keindahan. Ya, Allah itu indah, cintakan kepada keindahan. Kemudian apa kata Nabi? Nabi explain apakah yang dimaksudkan dengan kesombongan dalam hadis ini. Nabi kata, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu ialah bila engkau menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Ini kita panggil ia sebagai kesombongan. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis itu tadi. Betul tak? Dia menolak kebenaran. Dia tak boleh terima. Maknanya dia tak boleh terima kenapa Allah ciptakan Adam ni.
Kenapa Allah ciptakan Adam ni sedangkan aku dah ada, aku ni lebih baik daripada dia tak boleh terima tentang hal itu. Kemudian diremehkan. Ya, diremehkan Nabi Adam. Sebab itu Nabi kata apa? Wa ghamtun nas, dia meremehkan manusia. Jika kita menjadi insan yang kebenaran itu dah letakkan depan mata kita, kan dah beritahu kepada kita gitu, gini-gini, tapi kita masih lagi menolak kebenaran, itu maknanya kita ada ciri-ciri kesombongan. Begitu juga bila kita ini jadi seorang insan yang mana suka meremehkan orang lain. Bermakna kita juga ada sifat dan ciri-ciri kesombongan. Itu merupakan penyakit hati yang ada pada diri seseorang. Daripada penyakit hati itulah yang menyebabkan kesannya apa? Tak dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di syurga hatinya di bumi syurga pula. Di bumi asalnya kita hidup ni, di bumi hati kita dah cukup sakit dah tadi. Ya, itu adalah bentuk kerugian yang ada pada diri kita. Kita bawa penyakit hati itu sampai kita mati. Nampak tak? Orang yang dengki, orang yang sombong ini ya, nanti kemudian daripada kesombongan itu dia akan berubah kepada penyakit-penyakit hati yang lain. Mula dengki, mula sakit hati, mula benci, kan mula memfitnah, mula buat perkara-perkara yang menzalimi orang lain. Asalnya daripada sifat kesombongan. Itulah juga yang dilakukan oleh iblis. Asalnya sombong, meremehkan orang lain. Akhirnya apa dia buat? Dia dengki dengan Nabi Adam. Kalau aku tak dapat masuk dalam syurga, kalau Allah keluarkan aku daripada syurga, maka engkau Adam, kau akan keluar dengan aku sama-sama daripada syurga itu. Sebab itu tadi kalau kita rujuk kepada contoh kita yang pertama yang ditampilkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kita dapati iblis, syaitan, dia hasut, dia goda Nabi Adam dan isterinya. Akhirnya kedua-duanya dikeluarkan daripada syurga. Kerana apa? Kerana dendam dia. Kerana dengkinya dia. Kerana sakit hatinya dengan Nabi Adam AS. Yang asalnya puncanya bermula daripada sifat kesombongan dia di hadapan Allah. Sebab itu kita manusia ni, ya muslimah, bila kita dah sombong, dia akan bawa kepada banyak lagi perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Dia akan bawa kita ni buat perkara-perkara yang kadang-kadang orang lain kalau lihat ataupun orang lain dengar, tak sangka ya jadi macam tu sekali. Tak sangka. Sebab apa? Ia bermula daripada kesombongan kita. Sifat itu yang ada pada diri kita. Ia memberikan kesan yang tidak baik pada hati kita, pada tubuh badan kita ini di dunia ni. Yang mana kita mati dalam keadaan yang begitu. Bila kita tak sedar, kita tak bertaubat daripada dosa tu tadi kan, kita mati dalam keadaan yang sedemikian, adakah ia bawa kepada kebahagiaan? Kesannya kita bawa sampai ke akhirat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam api neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam api neraka. Kalau kita rujuk dalam riwayat yang lain, ada penjara yang Allah khususkan untuk mereka yang sombong. Nama penjara di dalam api neraka itu namanya Bulas. Allah peruntukkan untuk mereka yang sombong. Mereka yang sombong ini akan diiring. Badan mereka kecil seperti semut. Mereka akan diiring secara beramai-ramai masuk ke dalam penjara di dalam api neraka yang bernama Bulas. Di dalam api neraka itu mereka akan diberi minum dengan air nanah daripada penghuni api neraka. Itu siksaan yang Allah peruntukkan kepada mereka yang sombong. Tak ada chance untuk orang yang sombong ini dapat lepas daripada siksaan Allah. Melainkan bila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. So itu adalah perkara yang kita panggil kesan ataupun dia punya efek lah, efek kesan samalah untuk mereka yang memiliki
penyakit hati untuk mereka yang buat dosa dan maksiat yang akhirnya memberikan kesan kepada hatinya dan dirinya, yang akhirnya memberikan kerugian kepada diri dia dunia dan akhirat. Dan di sini ya, kalau kita lihat dalam kitab kita pada muka surat 106 ya, di situ ada beberapa contoh yang lain yang diberikan kepada kita, yang disebut secara sekali lalu saja oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah sebagai peringatan pada diri kita. Iaitu apa disebutkan? Bukankah dosa yang menyebabkan tenggelamnya penduduk bumi hingga air menutupi puncak-puncak pergunungan? Itu dosa kaum apa? Ada jawapan? Ada jawapan tak? Imam Ibn Al-Qayyim kata apa tadi? Bukankah dosa yang menyebabkan tenggelamnya penduduk bumi? Siapa penduduk bumi yang tenggelam tu? Apa dosa yang mereka buat? Saya nak dengar jawapan. Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Nabi Nuh alaihi salam ya. Ia adalah dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka memperlekehkan Nabi Nuh alaihi salam yang telah Allah angkat sebagai seorang nabi. Mereka berikan gelaran-gelaran yang tidak baik kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga pada saat Nabi Nuh alaihi salam ya berikan peringatan, mereka pelekehkan, mereka buat pelbagai macam angkara untuk menghentikan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Itu dosa yang mereka lakukan. Yang akhirnya apa kesan yang terdapat pada mereka? Allah tenggelamkan mereka dalam banjir yang besar. Sehingga banjir itu bukan banjir yang sikit-sikit muslimah, tetapi banjir itu ia hingga menutupi gunung yang begitu tinggi. Kemudian ya, itu kita lihat contoh umat Nabi Nuh alaihi salam yang mana mereka berdosa kepada Allah, mereka ingkari, mereka tak taat kepada Allah, bahkan mereka ingkari apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allah berikan balasan yang sedemikian rupa kepada mereka. Kemudian di sini kan disebutkan kepada kita, bukankah dosa pula yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin kepada kaum Ad? Allah tak datangkan bencana, musibah kepada kaum-kaum ini ya dengan saja-saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan musibah-musibah itu semua? Kerana ada dosa yang mereka lakukan, dan ini dipanggil sebagai kesan daripada dosa dan maksiat yang telah mereka lakukan, yang mengakibatkan mereka terkena dengan bencana-bencana ini. Jadi kan disebutkan begini, hingga menjadikan mayat-mayat mereka bertebaran di permukaan bumi. Laksana tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk. Angin tersebut menghancurkan tempat kediaman, tanam-tanaman, kebun dan haiwan ternak mereka sehingga menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Maksudnya umat-umat yang setelahnya dia menjadi pelajaran bagi diri kita. Ya, umat Nabi SAW. Bila kita baca kembali tentang kisah kaum Ad itu, dia menjadi pengajaran bagi diri kita. Sampailah datangnya hari kiamat. Apa yang berlaku kepada kaum Ad itu, dia akan menjadi pengajaran bagi diri kita hinggalah ke hari kiamat. Kaum Ad ini ialah umat Nabi Hud alaihi salam. Ya, kaum Ad ialah umat Nabi Hud alaihi salam. Kemudian disebutkan kepada kita, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Thamud hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai akhirnya semua binasa? Ya. Jadi kaum Thamud, lihat apa yang berlaku kepada mereka. Mereka ni juga telah didatangkan kepada mereka dengan seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada mereka supaya bertaubat daripada dosa dan maksiat mereka. Namun mereka memperlekehkan Nabi Saleh. Mereka cabar Nabi Saleh. Kalau engkau boleh keluarkan unta daripada batu itu, kami akan beriman kepada engkau.
Memang betul Allah keluarkan. Tapi adakah mereka menepati ataupun adakah mereka itu buat sebagaimana yang telah mereka ucapkan di hadapan Nabi Saleh? Tak. Tak. Sebahagian daripada mereka tidak beriman. Segelintirnya sahaja yang beriman kepada Nabi Saleh. Bahkan mereka buat satu rencana, mereka sembelih unta itu. Dan mereka sembelih unta itu. Mereka aniaya unta tersebut. Yang merupakan unta, dia panggil sebagai naqatullah, unta Allah itu. Mereka sembelih unta tersebut. Sehingga, apa mereka kata? Saleh, kita dah sembelih dah unta kau. Mana azab Tuhan kau? Tak datang pun. Mereka cakap gitu tau. Kalau kita baca betul-betul kisahnya, tak datang pun. Tak ada pun. Kalau bahasa kita tak ada pun. Mana Tuhan kau? Mana? Tak ada pun azabnya. Kau kata kalau kita tak beriman, kita tak ni, datang azab tak ada pun. Akhirnya memang betul-betul Allah timpakan azab kepada mereka. Kerana apa? Dosa dan maksiat yang mereka lakukan itu tadi. Seterusnya kita lihat di sini. Kan? Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Nabi Lut alaihi salam? Sehingga para malaikat mendengar lolongan anjing, sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka. Kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya daripada atas ke bawah. Kan? Maaf, bawah ke atas. Bawah ke atas ke bawah. Okey, bolehlah kedua-duanya. Kemudian desa itu dibalikkan bersama penduduknya, atas yang menjadi bawah, atas menjadi bawah, hingga membinasakan semuanya. Belum lagi dengan lemparan batu-batuan dari langit yang menghujani kaum Lut alaihi salam tersebut. Sejumlah hukuman dijatuhkan secara serentak kepada mereka yang belum pernah dijatuhkan kepada umat selainnya. Orang-orang yang serupa dengan mereka juga akan mendapat ganjaran seperti itu. Sungguh tidaklah hal ini jauh dari orang-orang yang zalim. Okey, kaum Nabi Lut, apa dia buat? Mereka ni adakan hubungan sejenis. Homoseksual. Kaum Nabi Lut pada masa itu. Satu dosa yang mana umat sebelumnya tak pernah buat. Umat sebelumnya kurang-kurang pun mereka ni tak taat kepada Allah, syirik kepada Allah, kan? Hina Nabi. Tapi umat kaum Nabi Lut ini bukan setakat tak dengar perintah Allah, bukan setakat syirik kepada Allah, tapi ada perbuatan jijik lain yang mereka lakukan. Sebab itu, musibah, bencana yang Allah berikan kepada mereka belum pernah diberikan kepada umat yang sebelumnya. Belum pernah Allah berikan kepada umat sebelumnya kerana dosa yang mereka buat itu juga adalah dosa yang belum pernah dibuat oleh umat yang sebelumnya. Jadi ini saya nak ringkaskan perbincangan kita pada petang ini. Sebab di sini didatangkan kepada kita dengan contoh-contoh yang lain lah. Ya, kalau di bawah itu kita lihat contoh daripada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib. Ya, dosa yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah. Kan dosa yang dibuat oleh Qarun. Apa yang berlaku kepada Qarun ketika dia sombong dengan hartanya, ketika dia tak nak berkongsi hartanya dengan orang ramai, yang dia rasa itu yang dia dapat adalah kerana hasil usaha dia, yang orang lain tak berhak untuk menikmati apa yang dia ada, sedangkan hartanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah tenggelamkan dia bersama dengan harta-hartanya. Jadi ada banyak contoh-contoh di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan kepada kita sebagai bukti bahawa mereka yang melakukan dosa, mereka yang melakukan maksiat, kesannya ada pada diri mereka. Jika tidak di dunia, dia akan bawa di akhirat kelak. Semua itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran sebagai peringatan pada kita ni muslimah, ya, agar kita berusaha untuk jaga diri kita ni, kan, supaya tak mudah-mudah kita terlibat dalam dosa dan maksiat. Memang kita ni anak keturunan Adam, ya, banyak melakukan kesilapan. Kita tak terlepas daripada dosa. Kan Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam
ada melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik mereka yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita buat dosa, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah kerana kita faham kesan dosa dan maksiat itu amat dahsyat pada diri kita. Bimbang-bimbang kalau kita mati dalam keadaan dosa dan maksiat itu, kita bawa sampai ke akhirat yang akhirnya ia memudaratkan diri kita. Sehingga kita tidak ada peluang yang diberikan kepada kita ni untuk menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah. Maksudnya kalau kita ni buat dosa syirik lah contohnya kan, sebagaimana umat-umat yang terdahulu ini. Sebagaimana umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, umat Nabi Syuaib, Fir'aun itu sendiri. Di kalangan mereka ini, tak bertaubat kepada Allah dan mati dalam keadaan yang kesyirikan. Memang tidak ada peluang pada mereka itu untuk menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita. Sekarang ini kita dah baca, kita dah belajar, kita dah tahu dah. Bahkan bagi saya ramai antara kita sudah memahami bila kita mengikuti perbincangan ini. Jadi, bagaimana kita ni nak berusaha tu supaya kita tak jadi sebagaimana mereka. Sebab tu penting ya muslimah, kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Kerana dalam Al-Quran ini dia ada banyak sangat peringatan agar penyakit-penyakit hati yang mungkin ada antara kita yang dah terjangkiti penyakit itu dapat kita lenyapkan daripada hati kita. Dapat menjadi penawar bagi hati kita yang dah sakit tu tadi. Tapi kalau kita tidak ada peringatan-peringatan yang sebegini, ia akan menyebabkan penyakit hati itu tadi terus-terusan menginap dalam hati kita sampai bila-bila. Sebab itu penting kita jadi muslimah yang belajar, sentiasa dekat dengan pengajian agama, ya, sentiasa baca Al-Quran, sentiasa nak jadi baik, dekat dengan perkara-perkara yang baik. Supaya kita sentiasa ada peringatan dan bila kita tersilap tingkah, tersalah langkah kan, kita juga tahu bagaimana untuk kita bawa balik diri kita pada satu jalan yang lurus. Okey, saya kira itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada semua. Panjang lagi lah ya sebenarnya perbincangannya. Nanti kita sambunglah pada minggu depan ya. Masa pun dah 1 jam juga ni. Mudah-mudahan nanti kita dapat sambung pada perbincangan minggu hadapan untuk kita lebih membincangkan ya tentang hadis-hadis Nabi SAW melampirkan kepada kita ayat Al-Quranul Karim yang ada dalam kitab kita ini untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut ya tentang kesan ataupun mudarat dosa dan kemaksiatan bagi diri seorang manusia. Baik, saya rasa itu sahaja perbincangan kita ya pada petang ini. Saya sebenarnya tak nak ambil soalan tapi nampak pula ada soalan. Kejap ya. COVID ni sama lah seperti kisah Nabi-Nabi yang terdahulu gitu ke Ustazah? Secara umumnya boleh kita kata begitu. Ya, secara umumnya boleh kita kata begitu. Maknanya dia menjadi peringatan pada diri kita supaya lebih mempertingkatkan lagi amal soleh kita. Nah ya, peringatanlah bagi diri kita supaya tidaklah mendapat azab yang lebih dahsyat daripada COVID itu tadi. Kan? Jadi bila ini dipanggil sebagai ujian lah dalam kehidupan manusia, umat manusia. So kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila ada ujian, ada musibah ini, pertingkatkan lagi. Ya, amal soleh kita, zikir kita, taubat kita, pertingkatkan lagi. Dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni
dapat peringatan tu tadilah. Jangan biarkan dia begitu sahaja. Di samping kita ni, cuma jangan, saya tak nak nanti jadi salah faham kata, itulah korang buat dosa, jangan salahkan orang lain. Itulah ni lah, kau buat dosa ni, maksiat berleluasa dan sebagainya. Dia sama-sama menjadi peringatan untuk kita bersama. Tak kira siapa pun kita orang baik ke, kita orang tak baik ke, apa kan, dia menjadi peringatan kepada diri kita. Yang baik, yang dah sedia baik ni, dia kena lebih tingkatkan lagi kebaikannya. Dia begitu. Jangan kita menuding jari kepada orang yang mungkin dia pelaku maksiat dan sebagainya. Sebab golongan-golongan macam ginilah ada gini. Sebab golongan gini-ginilah ada gini. Kadang-kadang kita begitu kan. So saya tak nak. Okay, timbul statement-statement yang sedemikian. Maknanya ia jadi peringatan bersama secara umum. Tanpa kita menuding jari kepada mana-mana pihak. Ya, so kita yang mungkin dah sedia baik, yang dah memang sedia dekat dengan masjid, dengan pengajian agama, pertingkatkan lagi. Diri kita ini sebagai peringatan ya, supaya ianya menjadi satu bentuk kesedaran untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita tidak meninggalkan dakwah lah, maksudnya kita mengingatkan kepada orang lain, mungkin ahli keluarga kita ya, untuk melakukan perkara yang sama. Tanpa, sekali lagi saya tekankan, tanpa kita menuding jari kepada mana-mana pihak yang menyatakan tulang kau buat salah itu, kau buat salah ini, tanpa kita melakukan sedemikian. Maknanya sama-samalah kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang salih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Okey, saya rasa itu sahaja perbincangan kita pada petang ini. Saya dah pening kepala sebenarnya. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih kepada mereka yang mengikuti kuliah kita ya pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masanya dan juga memberikan kesihatan ya kepada semuanya. Dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan untuk kita melanjutkan perbincangan berkenaan dengan mudarat, dosa dan maksiat. Saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.